Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Saya harapkan murid semua dalam keadaan yang sihat. Jadi, pada hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam buku teks Bahasa Melayu. Tajuk kita pada hari ini ialah Berkemas sambil bersenam, kata sendi nama. Pada hari ini juga kita akan belajar aspek tata bahasa. Murid-murid diminta bersedia dengan buku teks masing-masing. Sila buka buku teks Bahasa Melayu pada muka surat 58. Jom. Standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata sendi nama. Objektif pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat yang pertama, menyatakan maksud kata sendi nama dengan betul. Kedua, menyenaraikan 5 contoh kata sendi nama serta penggunaannya dengan betul. Dan yang ketiga, membina 2 ayat daripada kata sendi nama dengan betul. Murid-murid, apakah maksud kata sendi nama? Murid-murid pernah mendengar tentang kata sendi nama? Mari Ustazah terangkan. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa berikut. Oleh itu, kata sendi nama berfungsi sebagai kata depan kepada kata nama atau frasa nama. Mari kita lihat ayat yang Ustazah sediakan ini. Contohnya, ayah baru pulang dari Kuala Lumpur. Di dalam ayat ini, perkataan dari merupakan kata sendi nama, manakala Kuala Lumpur pula merupakan kata nama. Jadi, murid-murid boleh perhatikan di sini kata sendi nama digunakan di hadapan kata nama untuk melengkapkan sesuatu ayat. Kita teruskan lagi untuk lebih memahami tentang kata sendi nama. Mari kita lihat contoh kata sendi nama yang telah Ustazah sediakan. Murid-murid, pada hari ini kamu akan mempelajari 6 kata sendi nama, iaitu kepada, di, dari, daripada, ke, dan pada. Mari kita lihat penggunaan kata sendi nama ini yang betul. Kata sendi nama di menunjukkan arah dan tempat. Murid-murid boleh ingat menggunakan akronim AT, iaitu A untuk arah dan T untuk tempat. Untuk menunjukkan arah, contohnya di atas, di bawah dan di belakang. Contoh ayat, buku itu berada di atas meja. Untuk menunjukkan tempat, contohnya di rumah, di kampung. Contoh ayat, buku bahasa Melayu saya tertinggal di rumah. Contoh yang lain juga untuk tempat, di Kelantan, di Perak. Contoh ayat, datuk saya tinggal di Kelantan. Seterusnya, kata sendi nama dari digunakan untuk masa, arah dan tempat. Murid-murid boleh ingat menggunakan akronim MAT, iaitu M untuk masa, A untuk arah dan T untuk tempat. Untuk menunjukkan masa, contoh ayat, Abang pergi ke sekolah dari jam 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Untuk menunjukkan arah, contoh ayat, Siti mengambil alat tulis dari atas meja. Untuk menunjukkan tempat pula, contoh ayat, Ayah baru pulang dari Kuala Lumpur. Seterusnya, kata sendi nama daripada digunakan untuk orang, perbandingan dan asal kejadian. Murid-murid boleh ingat menggunakan akronim OPA, iaitu O untuk orang, P untuk perbandingan dan A untuk asal. Jadilah OPA. Untuk menunjukkan orang, contoh ayat, Aiman menerima sepucuk surat daripada kawannya di kampung. Untuk menunjukkan perbandingan, contoh ayat, Ahmad lebih tinggi daripada Abu. Untuk menunjukkan asal kejadian, kek itu diperbuat daripada pisang. Pisang itu merupakan asal kejadian bagi kek. Kata sendi nama ke digunakan untuk tempat, masa dan benda konkret tidak bernyawa. Murid-murid boleh ingat menggunakan akronim TMB, iaitu T untuk tempat,
M untuk massa dan B untuk benda konkret tidak bernyawa. Untuk menunjukkan tempat, contoh ayat, Farah pergi ke hospital. Untuk menunjukkan masa, contoh ayat, perlawanan bola sepak itu berlangsung dari pagi hingga ke petang. Untuk menunjukkan benda konkret tidak bernyawa, contoh ayat, cawan itu dihempaskannya ke lantai. Maksud benda konkret tidak bernyawa ialah benda yang keras dan tidak hidup. Kata sendinama pada digunakan untuk binatang, benda abstrak, orang dan masa. Murid-murid boleh ingat menggunakan akronim BBOM, iaitu B untuk binatang, B untuk benda abstrak, O untuk orang dan M untuk masa. Jadilah BBOM. Untuk menunjukkan masa, contoh ayat, kelas bermula pada pukul 8 pagi. Untuk menunjukkan orang, contoh ayat, buku itu ada pada Sarah. Untuk menunjukkan binatang, contoh ayat, Nurul sayang pada kucingnya. Untuk menunjukkan benda abstrak, iaitu tempat sesuatu perbuatan, contoh ayat, layang-layang itu tersangkut pada pokok. Kata sendinama kepada menunjukkan orang dan benda abstrak. Murid-murid boleh ingat menggunakan akronim OB, iaitu O untuk orang dan B untuk benda abstrak. Untuk menunjukkan orang, contoh ayat, Farhan mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Untuk menunjukkan benda abstrak pula, contoh ayat, suhu badannya meningkat kepada 39 darjah. Sebentar tadi, murid-murid telah mempelajari konsep kata sendinama. Sekarang kita akan mengenal pasti beberapa contoh kata sendinama yang terdapat di dalam petikan. Sila buka buku teks pada muka surat 58. Tajuknya ialah Berkemas Sambil Bersenam. Murid-murid boleh perhatikan ada petikan di dalam halaman ini yang masih belum lengkap dan ada beberapa gambar. Kita perhatikan dalam gambar tersebut menunjukkan seorang budak perempuan yang bernama Hana dan juga ada Ibu Hana. Mari kita baca bersama-sama. D. Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Penggunaan kata sendinama di untuk menunjukkan arah, iaitu Hana di dalam biliknya. Ada dua kata sendinama, iaitu dari, daripada. Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Penggunaan kata sendinama dari untuk menunjukkan arah, iaitu Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Penggunaan kata sendinama daripada pula untuk menunjukkan perbandingan. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Ada dua kata sendinama, di dan ke. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Penggunaan kata sendinama di untuk menunjukkan arah, iaitu Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Penggunaan kata sendinama ke untuk menunjukkan tempat. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Kepada. Mari kita bina ayat bersama-sama menggunakan kata sendinama ke dan kepada. Ibu Hana tempat kosong. Cuba murid lihat gambar yang diberikan. Ibu Hana pergi mana? Betul, Ibu Hana pergi ke bilik Hana. Jadi ayat yang sesuai ialah Ibu Hana pergi ke bilik Hana. Penggunaan kata sendinama
ke untuk menunjukkan tempat, iaitu Ibu Hana pergi ke bilik Hana. Ayat yang seterusnya, beliau memberikan tempat kosong. Cuba memurid lihat gambar yang diberikan. Apakah yang diberikan Ibu Hana? Betul, kain lap. Jadi, ayat yang sesuai ialah beliau memberikan kain lap kepada Hana. Penggunaan kata sendi nama kepada untuk menunjukkan orang, iaitu beliau memberikan kain lap kepada Hana. Pada. Mari kita bina ayat bersama-sama menggunakan kata sendi nama pada. Cuba murid-murid lihat gambar yang diberikan. Siapakah budak perempuan itu? Betul, budak perempuan itu ialah Hana. Apakah yang dilakukan oleh Hana? Betul, Hana mengelap habuk. Jadi ayat yang sesuai ialah Hana mengelap habuk pada meja dengan menggunakan kain lap. Penggunaan kata sendi nama pada untuk menunjukkan benda abstrak, iaitu Hana mengelap habuk pada meja dengan menggunakan kain lap. Di. Mari kita bina ayat bersama-sama menggunakan kata sendi nama di. Cuba murid-murid lihat gambar yang diberikan. Siapakah budak perempuan itu? Betul, budak perempuan itu ialah Hana. Apakah yang dilakukan oleh Hana? Betul, Hana menyusun buku. Hana menyusun buku di mana? Betul, di atas meja. Jadi, ayat yang sesuai ialah Hana menyusun buku-buku di atas meja. Penggunaan kata sendi nama di untuk menunjukkan arah, iaitu Hana menyusun buku-buku di atas meja. Aktiviti yang seterusnya, pilih kata sendi nama yang sesuai. Soalan 1. Pasar raya itu akan dibuka tempat kosong hari Sabtu. Cuba murid fikirkan apa jawapan dia. Betul. Pada pasar raya itu akan dibuka pada hari Sabtu. Seterusnya, soalan yang kedua. Cikgu Hazwani menerima hadiah tempat kosong Alia. Apakah jawapannya? Betul. Daripada. Cikgu Hazwani menerima hadiah daripada Alia. Soalan yang ketiga. Sambutan hari lahir itu diadakan tempat kosong Dewan. Cuba murid fikirkan apa jawapan dia. Betul. Jawapannya ialah di. Sambutan hari lahir itu diadakan di Dewan. Soalan yang terakhir. Puan Aisyah pergi tempat kosong hospital menaiki teksi. Cuba murid fikirkan apakah jawapannya. Betul. Jawapannya ialah ke. Puan Aisyah pergi ke hospital menaiki teksi. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah murid-murid. Anda telah berjaya. Tugasan pada hari ini ialah sila buat latihan kata sendi nama. Link akan diberikan. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih.